Majlis akan dimulakan sebentar lagi. Sambil-sambil kita tunggu, mungkin ada lagi yang akan join talian kat link ni. Suka untuk saya kongsikan kehebatan majlis ilmu ni. Allah menjanjikan salah satu tempat yang paling mustajab untuk meminta adalah dalam taman syurga. Salah satu taman syurga ialah taman-taman ilmu yang dipayungi oleh jutaan malaikat yang bersedia untuk mengaminkan dan mengangkat permintaan kita di langit. Jadi dalam majlis ni saya minta berdoalah, gunalah kesempatan kita dalam majlis ilmu ni untuk berdoa. Semoga kita mendapat rahmat daripadanya ya Allah. InsyaAllah. Bagi untuk memberi peluang kepada mungkin yang akan ada lagi yang akan join, elok rasanya kita isikan masa kita sekejap dalam 2 minit untuk kita baca menasyidkan doa duha. InsyaAllah kita doa bersama-sama ya. Untuk saya ingatkan adab kuliah online kita dalam norma baharu ni, untuk komuniti Taman Matang Jaya digalakkan untuk menggunakan akses aplikasi Zoom dan sentiasa switch on kamera untuk berinteraksi Ustazah Asma. Rasanya untuk kita berkuliah, bila berkuliah ni dapat tengok hadirin yang ada dalam kita punya grup ni kan. Dan tapi dia harus diingatkan untuk menutup aurat sendiri dan seisi latar belakang perempuan. Dan saya mengharapkan semua dapat fokus semasa tazkirah sedang berlangsung dan setia mengikuti program kita sehingga habis. Dan untuk para hadirin yang mengikuti majlis ini dengan menggunakan aplikasi Facebook, kami sangat mengalu-alukan untuk like page Surau Al-Hijrah, like kuliah Ramadan ni dan share. Like dan share anda amatlah kami hargai. Okey, dah 10:05 minit. Jadi kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah, seiring kita menadah tangan menzahirkan rasa syukur ke hadrat Rabbul Izzah, Tuhan yang Maha Esa, kerana dengan limpah kurnianya dapat kita dipertemukan dalam majlis kuliah Ramadan secara online, anjuran bersama Biro Muslimah Surau Al-Hijrah Taman Matang Jaya, Sungai Buloh pada tahun 2021 bersamaan 1442 Hijrah. InsyaAllah majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan ke atas tuan-puan para hadirin muslimin dan muslimat yang hadir kepada hari ini dan sudi melapangkan masa untuk menzahirkan kecintaan kita terhadap ilmu. Alhamdulillah juga kerana Allah telah melorongkan hati kita semua ini yang berada dalam talian ini amnya dan khususnya dalam komuniti kejeratan Taman Matang Jaya ni bertaut dalam ikatan yang paling mulia dalam majlis yang mengagungkan ilmu dalam bulan yang paling istimewa dan dijanjikan ganjaran berlipat kali ganda. Maka bersyukurlah kerana ramai yang sihat kat luar sana tak ada lagi kat sini ni. Ramai yang sempurna pun tak ada lagi kat sini. Dan ramai lagi yang berkemampuan tak ada lagi kat sini. Alhamdulillah kita telah berada dalam laluan yang betul. Jadi kuliah hari ini adalah untuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik apabila tamatnya bulan Ramadan. Bukan hanya dapat lapar dengan dahaga je. Diibaratkan macam ular bila mana sampai masa fasa dia akan berpuasa dan tempoh tertentu. Berlapar sampai masa dia keluar kulit dia dan menikmati kulit baru yang cantik. Macam tu juga macam ulat beluncas kan, duduk makan, lepas tu dia berpuasa dalam tempoh yang tertentu. Berpuasa sampai masa dia keluar dari kepompong yang lama dan menikmati sayap yang cantik, Masya Allah. Jadi takkanlah kita makhluk Allah yang berakal ni tak ada perubahan hidup kan? Lagi teruk ke kita ni daripada kupu-kupu dan ular? Jadi ambil peluang ilmu yang ustazah nak bagi hari ni sebentar lagi dan jadikan Ramadan kali ini macam it's a good start. Kata orang Sungai Siput lah. Saya ni orang Sungai Siput. Okey. Saya perkenalkan diri saya selaku MC pada hari ini. Saya Nur Fazlina.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sesuatu yang menarik untuk dikongsi tentang latar belakang penceramah kita pada hari ini. Pemilik nama Ustazah Asma binti Harun. Betul kan Ustazah saya pronounce ni? Betul, insya-Allah. Kini meniti di bibir-bibir muslimat majoritinya kerana aktif membuat live perkongsian ilmu di laman media sosial. Jadi beliau berasal daripada Ghana, lahir di Kampung Batu 6, Kuala Terengganu. Pengajian awal beliau bermula di Sekolah Menengah Ma'had Muhammadi Lil Banat, Kota Baharu. Lepasan dari Institut Pengajian di Kuza. Produk terbaik dari Al-Azhar Mesir dalam pengajian ijazah sarjana muda syariah. Juga pemegang master dalam pengajian Islam di Open University, Malaysia. Beliau mempunyai pengalaman bekerja di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan bermula pada tahun 2008. Juga pernah berkhidmat sebagai penolong pengarah bahagian undang-undang keluarga Islam dan penolong pengarah bahagian halal di JAKIM. Dan kini beliau sepenuh masa menumpukan kerja dakwah sebagai motivator, penulis, pengasas dan penaung NGO Sahabat Amal Care, pengarah Hijlah Excel AF Sdn Bhd. Jadi tertarik dengan latar belakang beliau yang dibesarkan dan keluarga yang ramai dan berjaya. Semestinya beliau telah dididik dengan cara yang berdikari, mencorak pribadi seorang wanita yang hebat hari ini untuk menjalankan kerja-kerja dakwah dan kerja-kerja amal beliau. Dan mempunyai tujuh cahaya mata dan kini menetap di Seremban Negeri Sembilan. Masya Allah. Sebenarnya Allah Maha Baik dan sebaik-baik perancang. Perancangan asal kita hari ini adalah kuliah yang sepatutnya kita aturkan di Surau Al-Hijrah dengan penuh SOP ketat. Dia banyak prosedur yang kita nak penuhi norma baharu ni. Tapi ditakdirkan PKP ni, pertemuan kita dengan individu hebat Ustazah Asma ni akan menjadi lebih mudah. Macam ruksah yang telah ditentukan oleh Allah. Dan sekali klik je kita dapat live dengan Ustazah. Ustazah pun tak payah melentas negeri ke daerah Negeri Sembilan ke Selangor ni. Allahu Akbar. Sangat Allah memudahkan urusan kita hari ni. Jadi untuk semua, sedikit agenda pada hari ini. Sesi kuliah kita ni kita peruntukkan sehingga jam 11.30 pagi. Mungkin dalam 10 hingga 15 minit terakhir tu saya akan buka laluan lah untuk semua untuk sesi soal jawab. Gunakan sesi soal jawab ni sebaik-baiknya. Jadi Ustazah dah sedia? Okey. Boleh, insya-Allah. Okey, dengan tajuk kuliah bagaimana 10 Ramadan terakhir kita, saya serahkan majlis kepada Ustazah. Tafadhal wa mashkur. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Biro Muslimat Surau Al-Hijrah
Surau Al-Hijrah, Taman Matang Jaya, Sungai Buloh, Selangor. Surau Al-Hijrah, Taman Matang Jaya, Sungai Buloh, Selangor. Baiklah, saya juga sangat berbahagia dengan cara MC kita. Sangat ceria, sangat informatif. Betul-betul menjadi pemudah ceria. Bukan pemudah cara saja, pemudah ceria kita. Daripada awal sampailah diserahkan kepada saya. Iaitu Puan Nur Fazlina binti Muhammad Mukhtar. Puan Nur Fazlina binti Muhammad Mukhtar selaku pengerusi majlis, dan saya rasa sebagai AJK kan juga kan. Terima kasih banyak-banyak kepada Imam Ustaz Musyaddad bin Hamdan selaku pengerusi Surau Al-Hijrah, Puan Liza Salwa binti Syahini setiap Surau Al-Hijrah. Seterusnya Barisan Kuasa Surau Al-Hijrah, Taman Matang Jaya, Sungai Buloh, Selangor. Seterusnya muslimat yang dirahmati. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita sekarang sedang berada dalam satu program yang tertutup. Walau bagaimanapun saya rasa sedikit sayang sebab tak buat terbuka. Sebab kita sebenarnya boleh je dalam keadaan ada audiens tertutup dan kita buat open juga untuk orang ramai. Sebab dengan cara demikian kita boleh tarik orang luar yang berada di negeri lain kan untuk sama-sama berinfak kepada Biro Muslimat kita, kepada surau ni. Jadi bila yang hadir ini adalah orang-orang yang sama, mungkin jemaah-jemaah lah, orang-orang yang sama kan, pun insya-Allah kita akan cuba supaya bersama-sama berinfak. Jadi saya tahu tadi sebelum dalam 2-3 minit sebelum masuk, sebab lagi-lagi hujung minggu, kalau kami turun memanglah untuk jemaah yang ditetapkan, tapi kita ada buat live. Daripada live tu kita akan orang luar lebih ramai hadir. Kadang-kadang bila kita buat live ada 3,000 kan, 4,000 orang turut hadir. Jadi saya tak pasti bagaimana perbincangan. Jadi kita teruskan sebagaimana yang dirancang. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah. Alhamdulillah, mungkin ada yang belum biasa kan dengan tertutup ni, Zoom ni. Jadi ada suara-suara tu masing-masing nak kena mute kan. Masing-masing nak kena tekan mute, nanti masuk suara anak, suara masing-masing, suara macam-macam lah, masya-Allah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Alhamdulillah. Tajuk diberikan kepada saya adalah bagaimana 10 Ramadan terakhirmu. Saya mungkin akan mula mukadimah tak banyak, kan mulalah mukadimah dalam 15 minit. Sebab kalau saya nak ceramah ni, kita dah sampai hujung-hujung bulan ni, bulan Ramadan. Dah terlalu banyak dah ceramah. Kan? Banyak sangat dah ceramah kita dengar pasal Ramadan. Cuma mungkin ada persoalan-persoalan yang membelenggu kita masing-masing. Persoalan-persoalan yang membelenggu fikiran kita yang masih ada ruang untuk kita bertanya. Walau bagaimanapun saya mulakan dulu muslimin muslimat. Memang hajat hati saya memang nak turun. Memang beza kuliah berdepan ni, memang depan saya ni ramai orang tapi tetap saya nampak muka saya je lah. Tak nampak kan? Bila jumpa berseturan, namun kita akur dengan musibah, dengan ujian yang Allah berikan. Dan sebagaimana pengacara dan pengaceria kita kan, memberikan kita satu pujukan hati, ini ruksah, kemudahan yang Allah berikan. Ya, betul. Kan? Walaupun kita tidak mampu untuk bertemu mata, bertemu muka, namun Masya Allah, Allah permudahkan medium-medium seperti ini. Ini memanglah manusia yang cipta, manusia yang buat kan, Zoom apa semua ni. Tapi hakikatnya datang daripada Allah, iaitu ilham, idea daripada Allah berikan kepada manusia, lalu manusia bolehlah bentuk. Masya Allah. Jadi walau di mana pun muslimat berada, terutamanya muslimat saya rasa dalam ni, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan bahagia, ceria, tenang, kan, bersemangat. Masya Allah. Sebagaimana kata-kata alim ulama salafus salih sering berpesan, kunu rabbaniyan wala takunu ramadaniyan. Subhanallah. Dalam maksud dia, jadilah kamu hamba Allah dan janganlah kamu menjadi hamba Ramadan.
Masya Allah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Kalau kita mendalami kan hadis ini, bukan hadis ini adalah kalam hukama para salafus salih. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Yang bermaksud, jadilah kamu hamba Allah dan janganlah kamu menjadi hamba Ramadan. Tuan-puan sekalian, Ramadan akan meninggalkan kita lebih kurang 4 hari lagi. Ramadan akan pergi. Subhanallah. Alhamdulillah ramai orang di dalam bulan yang mulia ini menjaga banyak batasan larangan Allah. Ramai di bulan Ramadan masing-masing memakai pakaian yang patuh syariat, terutamanya perempuan. Ramai di bulan Ramadan memperbanyakkan ibadah, solat dan sebagainya. Subhanallah. Namun bermula 1 Syawal masing-masing kembali kepada sebelum Ramadan. 1 Syawal ramai yang kalah dengan ujian Syawal. Mula berpenampilan pakaian yang tidak patuh syariat. Mula berubah dari segi rutin harian ibadah. Tuan-puan sekalian, memang kemungkinan besar kita tidak akan mampu. Kan, kita tidak akan mampu momentum untuk menunaikan ibadah kuantiti yang sama. Agak mustahil. Kalau di bulan Ramadan kita boleh habiskan 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk sehari. Agak mustahil di bulan yang lain kita boleh melakukan perkara yang sama, walaupun maksud saya tak mustahil, boleh, tapi sangat sedikit. Walau bagaimanapun kita melihat Nabi SAW dan para sahabat dan juga para alim ulama salafus soleh sendiri pun, tuan-puan sekalian, bila bulan Ramadan masing-masing memang melipat gandakan amal soleh. Dan dalam satu hadis yang sahih menggambarkan Rasulullah seorang yang pemurah di bulan-bulan yang lain, namun berganda pemurahnya di bulan Ramadan. Begitu juga pada salafus soleh, bila masuk bulan Ramadan, kalau bulan lain tu khatam Quran mungkinlah 10 kali. Tapi bulan Ramadan sampai setiap hari. Bermaksud, bukanlah menjadi satu kesilapan ataupun menjadi satu perkara yang sangatlah jelek. Apabila kita ni melipat ganda amalan banyak bulan Ramadan, manakala di bulan yang lain kurang. Maksud saya, ia bukanlah satu kesilapan. Cuma tuan-puan sekalian, kalau kita dah tak mampu nak kuantiti yang sama nanti di bulan-bulan yang lain, kurang-kurang kualiti kita jaga. Kuantiti mungkin tak sama, sedekah mungkin kurang sikit, solat sunat mungkin kurang sikit, baca Quran kurang sikit, tapi yang kita mampu dan wajib patut kita jaga adalah kualiti ibadah di bulan-bulan yang lain tetap sama, walaupun kuantiti tak sama. Kedua, jenis ibadah. Semua ibadah yang kita buat di bulan Ramadan, kita teruskan di bulan-bulan yang lain, walaupun kuantiti tak sama. Itulah maksudnya. Kita bukan hanya menyembah Ramadan. Habis Ramadan, kita rasa dah banyak dah pahala kumpul Ramadan tu, boleh cover dah 11 bulan lepas tu. Kalaulah kita berfahaman begini, bermaksud didikan yang kita dapat di dalam bulan Ramadan, kan madrasah yang kita lalui, didikan yang kita dapat dalam Ramadan ini tidak mencapai sasaran. Subhanallah. Sebab tujuan kita dibentuk, kita dilentur, kita dididik, kita diasuh di bulan Ramadan ini, tuan-puan dan Allah sekalian, supaya kita boleh mengekalkan apa yang kita buat di bulan Ramadan pada 11 bulan seterusnya. Tuan-puan dan Allah sekalian, kalau kita tengok kereta, ada bateri kan, kalau bateri tu dah mati, kereta pun tak boleh nak jalan walaupun kita canggih, walaupun kita mahal, walaupun kita tu juta-juta, bateri dah kong memang tak boleh jalan lah. Masya Allah. Samalah juga dengan bateri jam ke, apa-apalah yang memerlukan bateri sampai masa kena charge. Kena charge ataupun kena tukar bateri. Tuan-puan sekalian, kita ni manusia pun perlu di-charge. Setahun sekali bulan Ramadan kita sedang di-charge iman oleh Allah. Di-charge dengan kuat-kuat, di-charge dengan sungguh-sungguh. Kita sedang di-charge iman, tuan-puan dan Allah sekalian. Jadi sebab itu, hasil daripada kita di-charge di bulan Ramadan ini, kan, ia sebenarnya untuk memberikan kekuatan untuk kita beribadah 11 bulan seterusnya. Dengan kekuatan iman yang diperteguhkan di bulan Ramadan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan dan Allah sekalian, apa yang dimasukkan oleh salafus soleh ini, jadilah kamu hamba Allah dan janganlah kamu menjadi hamba Ramadan. Jadi beza orang yang menjadi hamba Allah, tahu bahawasanya Allah ada di semua bulan, bukan Ramadan saja. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi
Bila kita fikir kita ini hamba Allah, kita akan sentiasa beribadah. Kita akan sentiasa melakukan amal soleh, menjaga lidah di sepanjang tahun, sepanjang hari. Ada orang jaga betul-betul lidah bulan Ramadan, takut puasanya tak sah. Kan puasa sah tapi takut gugurnya pahala. Tetapi di bulan-bulan yang lain dia lupa. Masya Allah. Bukan dia lupa, maksudnya dia tak jaga, dia sengaja tak jaga. Na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana merasakan bahawasanya ini bukanlah bulan yang mana kan Allah memilih untuk dipadamkan namanya daripada ahli neraka, dibebaskan daripada api neraka. Na'udzubillah. Orang yang begini, Allah Maha mengetahui niat dia yang sebenar. Dia beribadah di bulan Ramadan, jaga mata, telinga, mulut kerana Allah ataupun kerana Ramadan. Itu yang paling kita takut, tuan-puan sekalian. Kalau kita buat kerana Allah, kita akan mampu kekal sampailah bulan-bulan seterusnya kerana Allah sentiasa ada di mana-mana bulan. Masya Allah. Okey, tuan-puan yang mati Allah sekalian. Baiklah, sedikit muhasabah untuk kita sama-sama fikirkan. Tujuan utama Ramadan telah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Sebagaimana orang yang terdahulu berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita sebut pasal takwa, kenapa ya Allah menyebutkan ini adalah ayat Al-Quran dan yang diturunkan oleh Allah, dan daripada ayat inilah bermulanya kewajipan berpuasa. Dan menarik tuan-puan sekalian, cuba ambil tafsir Al-Quran. Al-Quran dan terjemahan. Al-Quran dan terjemahan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bila kita merujuk firman Allah ini, inilah firman Allah yang selepas itu turunnya kewajipan berpuasa. Bermula ayat 183 ini. Dan Allah ikat di hujung ayat itu, Allah panggil dengan wahai orang-orang yang beriman. Ada 6 rukun iman. Cek rukun iman. Beriman kepada Allah, buka Al-Baqarah 183. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab, beriman pada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Okey, semua ada dekat rumah kan? Mari kita buka Al-Quran masing-masing. Jom. Bagus sangat ni kalau kita bincang sikit ni, kita tadabbur. Masya Allah. Subhanallah, jadi semua boleh buka Al-Quran masing-masing. Buka surah Al-Baqarah ayat 183. Dan hari ini, untuk kali pertama sebenarnya dalam bulan Ramadan ni, saya akan tadabbur ayat ini sampailah ayat akhir berkenaan dengan puasa Ramadan ni. Okey, bersedia tak semua? MC okey MC? Subhanallah. Puan okey? Semua okey? Senyap ni? Saya takut semua dia buat kuih raya ke? InsyaAllah. Subhanallah, Puan Fazlina ada? InsyaAllah ada ya? Okey. Saya ni kalau nak tengok muka saya kena belek. Ada Julia Jamian, Puan Fazlina ada tu. Ada Puan Salasia, Masya Allah comel-comel lah belaka. Ada Puan Fauzia. Ada pokok cantik belakang Puan Fauzia. Ada Puan Liza Salwa. Oh, Puan Liza Salwa selaku Ketua Muslimat. Ada, Masya Allah. Puan Azizah Karim, Puan Ismidar. Puan Azizah macam pernah jumpa ya. Allahualam. Okey, Puan Zuraida, sedihnya tak dapat jumpa kan. InsyaAllah Allah temukan kita nanti, kita buat program terbuka, bukan terbuka maksudnya jumpa depan. Lepas tu kalau tak sempat di dunia, kita berjumpa di syurga. Puan Safinah Roslan dah lawa dah tu. Ada Puan Noliza, ada Puan Yong Ara. Yong Ara tak nampak. Puan Noliza, Miki apa tu Puan Noliza? Subhanallah. Ada Puan Siti Fariza. Oh, Puan Siti Fariza kehijauan belakang. Puan Muslimatul Yusof. Ada yang tak tunjuk ni, ke tak mandi lagi kan? Yang tak tunjuk tu, belum lagi. Puan Muslimatul Yusof, dah nampak dah. Puan Rosmawati Syarif, Puan Farah, Puan Lin.
Puan Rosmati Syari, okey dah nampak. Puan Muhammad Taqiyuddin. Masya Allah, Masjid Muhammad Taqiyuddin. Wah, ada juga ya Muslimin. Adik, saya belum sebut habis. Okey, Puan Aisyah Ahmed, Puan Rahani Amrah. Subhanallah, yang tu tak ada gambar. Kemudian Puan Zuraini, Cik Noh dengan suaminya, Masya Allah, Puan Moni, Puan Rahani Amrah. Okey, lagi iPhone pun ada. iPhone pun ada sama Puan Nur Hafizah. Puan Suziliana, Puan Nur Hanani. Okey, semua dah cari ya. Buka Al-Quran, bukan muka surat, surah Al-Baqarah ayat 183. Puan Duratul binti Abdullah, Puan Ica Aimani Madintan. Alana ada. Kita ni kan ya tak ada gambar ni, confused ni. Kemungkinan besar belum mandi ataupun rumah bersepah ataupun tak reti kan nak masukkan gambar. Saya pun sebenarnya tak reti juga main benda-benda ni. Semua tim yang set up. Tuan Hidayah, Tuan Hidayah, MBH, Fasilawati, Doli Abdullah, dimasukkan gambar yang yalah yang tu tak ada tu. Kembali semula ke depan, belakang-belakang tu dah tak ada gambar dah tu kan. Semua malu kot, pemalu ya. Sebab kalau keluar rumah baru lawa-lawa, dalam rumah kan kelawar. Gitu. Jadi mungkin ramai juga yang tak ready tu. Puan Julia Jaminin tu, dia telefon siapa tu, nampak ni atas kursi hijau tu Subhanallah. Tak apa, jangan risau. Alamak, dia kata alamak. Tak apa, jangan risau. Okey, sekarang kita akan buka muka surat. Bukan muka surat, surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Okey, ayat ni semua orang dah biasa dengar. Kalau kita baca sama-sama ya, serentak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, agar kamu beroleh takwa. Sambung lagi. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Okey, ayat seterusnya bermaksud iaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang tidak terdaya untuk berpuasa membayar fidyah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengejarkan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Okey, muslimin muslimat, pada ayat 184 ini ada beberapa perkara penting. Yang pertama, ditetapkan dalam beberapa hari, 30 ataupun 29 hari itu, maka barang siapa yang kamu sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka. Di sini para alim ulama menyebutkan, contoh orang yang sakit, kalaulah dia tahu dia sakit, contoh doktor kata kamu gastrik tak boleh puasa. Sebenarnya dia kena baru juga sahur dan cuba berpuasa. Bila datang rasa tidak mampu, barulah berbuka. Sama juga dengan orang yang bermusafir. Contohnya dia kata esok balik kampung, sekarang tak balik kampung ataupun esok musafir. Kan esok ada urusan, esok musafir dan sebagainya. Jadi lepas itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, wajib juga untuk bangun sahur. Kan? Bangunlah juga sahur, kemudian bermusafirlah. Kalau tak larat, barulah berbuka. Sebab ada orang bila dia dah letak mindset, dia nak musafir esok, dia langsung tak bangun untuk sahur dan tak mulakan dengan berpuasa. Sebab itu, kita tak boleh mempermudahkan. Kena sahur, bangun dulu sebab kemungkinan tak jadi nak musafir tu. Tidak ada jaminan pun kita akan confirm musafir.
Kecuali kalau dia dah start musafir pukul 4 pagi, dia start musafir pukul ni, memang dah dalam perjalanan, itu berbeza. Tapi kalau baru rancang nak bertolak musafir tu pukul 8 pagi, lepas tu dikatakan ruksah tak puasa pun tak apa bagi orang musafir. Sekarang belum tentu, mungkin dia terpaksa batalkan, jadi wajib juga bangun sahur. Wajib juga berpuasa, kemudian barulah berbuka. Kalau kita tengok dalam firman Allah, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang tidak terdaya untuk berpuasa membayar fidyah. Yang ni barulah dia langsung tak perlu nak bangun sahur. Orang yang betul-betul tak terdaya. Golongan yang tidak terdaya ni hanya beberapa golongan. Pertama, orang yang tua renta, umur dah 100 lebih, 90 lebih, yang betul-betul tak mampu dalam ataupun orang yang sakit berat yang memang tak mampu langsung berpuasa. Kanser dah tahap 4, dah terlantar, kan, sekian-sekian. Memang tidak ada peluang untuk sembuh. Ini daripada awal lagi tak perlu nak bangun sahur apa semua. Dia terus habis je Ramadan bayar fidyah. Itu dia. Okey, seterusnya. Dan wajib bagi orang tidak terdaya untuk berpuasa membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan di hujung ayat itu Allah berfirman, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu tahu. Maksudnya, kamu sakit ke, kamu musafir ke, kamu dalam keadaan apa jua, tua ke, kalau kamu tahu, Allah berfirman, puasa itu jauh lebih baik. Kamu akan berusaha juga. Kamu akan sedaya upaya. Sesungguhnya ia jauh lebih baik dari sudut kesihatan, ketenangan, dari sudut apapun. Namun Allah tidaklah memaksa. Kalau kamu rasa kamu tak mampu, ya boleh berbuka dan qada. Ataupun kamu memang betul-betul tak mampu, maka tak berpuasa lalu bayar fidyah. Okey, kita tengok ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi. Nampak. Lalu Allah terangkan pada ayat 185, berapa hari yang disebut pada ayat 184 itu hari apa? Jadi kita tengok pada ayat 185, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan perbezaan antara yang hak dan yang batil. Okey, ayat 185 menerangkan bahawasanya bulan Ramadan itu menjadi bulan pilihan untuk dijadikan satu ibadah yang agung, iaitu puasa, dan disandingkan ataupun digandingkan kemuliaan bulan ini dengan Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran sebelum itu dijaga dan dipelihara oleh Allah di Lauh Mahfuz. Kita faham bahawasanya Al-Quran ini diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzat, iaitu langit bumi, pada malam pada bulan Ramadan. Itu ayat 185 ini. Kita tengok ayat 185 ini yang bermaksud bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Masing-masing boleh tengok terjemahan Al-Quran masing-masing ya. Antara yang hak dan yang batil. Kerana itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa, maka bulan itu berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkannya. Mengagungkan Allah atas petunjuknya yang memberikan kepada kamu, yang diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Ayat 186, Masya Allah. Tu apa dia minta Allah sekalian? Cuba lihat. Ayat 185, tak apa, saya tak sempat nak detailkan. Kita nak buka kepada soal jawab. Kita nak soal jawab tu berlangsung. Saya rasa banyak je nak tanya ni, tu apa nak tanya ni. Ayat 185 tu berkenaan hukum fiqh banyak. Dan menariknya, kalau kita tengok ayat 186, tiba-tiba Allah sebut tentang bab doa. Dan kalau kita rujuk pada ayat 187, dia sambung balik berkenaan dengan Ramadan. Puasa balik. Maksudnya ayat ini bukanlah tiba-tiba je, kenapa tiba-tiba ayat lain? Tak. Sebenarnya Allah juga nak menjelaskan kelebihan orang yang berpuasa pada ayat yang ke-186. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, katakanlah ini qarib, aku sangatlah dekat. Aku memakbulkan permohonan hamba-hambaku yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Subhanallah. Jadi, soalannya kelebihan orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana dijelaskan pada ayat 183, ayat 184, ayat 185. Pada ayat 186, orang-orang yang berpuasa ini sangat dekat dengan Allah. Ini qarib. Sangat dekat. Dan bagi orang-orang yang berpuasa, doanya dimakbulkan Allah. Sehingga Allah menjawab, Allah memberitahu kepada kita, dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang, maka jawablah bahawasanya aku sangat dekat. Aku pasti akan memakbulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Jadi itu kelebihan orang yang berpuasa yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Okey, sekarang kita tengok ayat 187. Ini ada sedikit sirah dan sejarah. Okey, kalau nak baca ayat 187 tu panjang sikit, tapi tak apalah, bulan Ramadan. Jadi kita ambil lah peluang. Sama-sama baca ya, semua tengok Al-Quran masing-masing. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sadaqallahul Azim. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cuba tengok maksud firman Allah surah Al-Baqarah ayat 187 berkenaan dengan Ramadan juga. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Tidak mampu menahan nafsumu. Subhanallah, sekejap. Kerana itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Masya Allah. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, iaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai tiba malam, tetapi jangan kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Subhanallah. Muslimin muslimat, ayat firman Allah ini dia tak turun sekaligus. Dia tidak turun secara sekaligus. Peringkat awal turun dulu ayat perintah supaya berpuasa. Dan jika kita melihat menurut riwayat-riwayat hadis para sahabat yang menceritakan tentang kaedah berpuasa peringkat awal. Peringkat awal, waktu berpuasa ketika diturunkan perintah puasa, waktu berpuasa adalah bermula daripada selepas Isyak sampai Maghrib. Bukan selepas subuh sampai Maghrib. Ya, terkejut kan Puan Fazlina? Ya, ini disebutkan di dalam hadis-hadis para sahabat yang menceritakan bagaimana peringkat awal ibadah puasa. Peringkat awal menurut sejarah,
Peringkat awal pensyariatan puasa adalah bermula selepas Isyak sehingga maghrib. Waktu makan antara maghrib dengan Isyak saja. Allahu Akbar. Berat tuan-puan sekalian. Yang kedua, syarat yang kedua ialah kalaulah tertidur, maka berakhirlah waktu dia makan. Maksudnya contoh, lepas dia berbuka puasa, dia penat, dia tertidur sekejap. Walaupun sebelum Isyak lagi, maka berakhirlah waktu dia makan. Allahu Akbar. Dan diceritakan, ada beberapa kisah yang berlaku ketika awal pensyariatan puasa ni. Kisah yang pertama, ada seorang sahabat. Dia kerja pada siang, kan dia bekerja-kerja. Bila balik ke rumah, dekat nak berbuka waktu maghrib, dia bertanya kepada isterinya, "Wahai isteriku, adakah apa-apa makanan untuk kita berbuka?" Isteri pun kata, "Wahai suamiku, sebenarnya memang tidak ada apa-apa makanan untuk berbuka. Namun kamu tunggulah wahai suamiku, minum airlah dulu. Minum airlah dulu, kan kamu tunggulah. Aku akan pergi ke rumah-rumah jiran macam tu lah ataupun rumah sahabat-sahabat yang lain untuk bertanyakan mungkin ada makanan." Masya Allah. Tuan-puan dan puan-puan sekalian, sahabat ni bila miskin sungguh-sungguh, memang betul-betul tak ada makanan, bukan macam kita. Kan kita ni sebab tak lalu nak makan, makanan banyak sangat dalam peti ais tu. Kan cuma tak lalu. Tapi sahabat ni betul-betul tak ada makanan. Isteri dia keluar. Dan bila isteri ni balik bawa makanan, walaupun masa tu belum Isyak lagi, tapi suami ni sebab keletihan bekerja tertidur. Sementara menunggu isteri cari makanan, isteri pun kata, "Kesiannya kamu, malangnya kamu, kesiannya kamu dah tak boleh makan lagi." Maksudnya bila dah tertidur, bermulalah waktunya berpuasa balik. Ya Allah, jadi suami ni tak sempat dah lah kerja siang. Dan digambarkan sahabat Nabi ini pada tengah hari Ramadan, maka dia pengsan kerana memang tak larat, tak mampu. Ya Allah. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua. Sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Satu hari bertemu dengan Rasulullah, menyebutkan, "Ya Rasulullah, malanglah aku, celakalah aku ya Rasulullah, celakalah aku." "Kenapa wahai Umar?" Ini riwayat yang sahih tuan-puan sekalian. "Kenapa wahai Umar? Aku telah menggauli isteriku selepas waktu Isyak." Pada waktu malam. Lepas waktu Isyak, waktu malam lah. Sebab, tuan-puan dan puan-puan Allah sekalian, ketika awal pensyariatan puasa, ia dibenarkan untuk makan, minum dan menggauli isteri, bersetubuh dengan isteri, hanya antara waktu maghrib dengan Isyak. Pendek kan tuan-puan dan puan-puan Allah sekalian. Jadi, ramailah sahabat ni memang tak sempat lah nak bersama isteri. Jadi selepas Isyak, waktu malam tu adalah yang melanggar. Adalah yang bersetubuh, antaranya adalah sahabat Nabi tu. Iaitu sebenarnya boleh cari sejarah awal pensyariatan puasa. Masya Allah. Okey, jadi bila Sayyidina Umar pergi jumpa Rasulullah, akhirnya turunlah ayat ini. Sebab itu kalau kita baca ayat ni berkaitan dengan siapa? Cuba kita tengok balik. Ayat surah Al-Baqarah ayat 187 tadi tu. "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isi-isi kamu." Inilah antara sebab nuzul firman Allah ayat 187. Bila Sayyidina Umar pergi jumpa Rasulullah mengaku apa yang telah dibuat. Dengan rasa menangis, rasa bersalah, "Ya Allah, ya Rasulullah, celakalah aku." Sayyidina Umar kata. Kemudian turunlah firman Allah ini, cuba tengok sambungan. "Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu." Tengok di situ. Allah menjawab keluhan, aduan Sayyidina Umar. Dan bukan Sayyidina Umar saja, semualah kan. Kalaulah pada waktu malam, hanya maghrib dengan Isyak dia memang tak sempat, mungkin ramailah orang yang kena bayar kafarah. Okey, Allah mengetahui bahawasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Kerana itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Nampak tak? Kenapa tiba-tiba Allah mengampuni kamu dan Allah memberi maaf kepadamu? Akhirnya Sayyidina Umar rasa lega dengan jawapan dengan firman Allah tersebut. Okey, Allah mengetahui bahawasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, kerana itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Sayyidina Umar pun rasa lega bila turunnya ayat Quran tersebut. Allah mengetahui kamu tidak mampu menahan nafsumu dan Allah mengampuni dan memberi maaf kepadamu. Masya Allah. Maka sekarang, tengok firman Allah. "Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu." Dan turunlah pensyariatan
yang kita kekal sampai hari ini, Allah perintah dan makan minumlah hingga terang bagimu benang dari benang hitam. InsyaAllah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi jelas, kita dah baca tadi tu, kita tahu sikit ilmu yang mungkin sebelum ni kita tak pernah dengar. Sejarah awal persyariatan puasa sekian, kemudian turunlah ayat 187 menjelaskan persyariatan puasa yang kekal sampai hari ini. Bermula daripada fajar sampailah ke maghrib. Kalaulah persyariatan puasa yang pertama itu kita lalui, Allahu Akbar, tak tahulah apa yang terjadi kepada mata Allah sekalian. Okey, Masya Allah. Namun kan kalau fikir-fikir balik, ada je orang yang dia masa berbuka je dia makan, lepas tu dia tidur, dia minum air sikit je, lepas tu dia tak bangun sahur, elok je kuat sampai berbuka. Ada orang tak terkejut sahur, elok je boleh puasa. Maksudnya kalau kita fikir-fikir, sebenarnya bukanlah zalim, peringkat awal tu memang boleh. Cuma ada yang tak mampu antaranya untuk menahan diri daripada hawa nafsu. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Okey, sekarang saya nak buka soal jawab sebab hampir dah pukul 11. Siapa-siapa nak bertanya soalan, mohonlah kita. Pergi pada soal jawab sampai pukul 11.30. Jadi, tuan-puan dimati Allah sekalian, nanti barulah saya akan pergi marathon sikit amalan apa yang kita nak fokus pada tinggal 4 hari lagi ni. Tapi sebelum tu, saya buka dulu kepada soal jawab. Pada menjaga adab-adab, contohnya macam tak nak bagi kita menahan diri daripada mengurangkan pahala puasa. Dan soalan saya untuk yang kedua, sebab kita ni dalam PKP, so anak-anak pun di rumah, semua pun di rumah. So kita memang cuba untuk menahan diri daripada tak marah-marah anak-anak, tapi ada masa sampai satu tahap tu kita tak boleh nak tahan diri juga. So apa petua daripada Ustazah? Okey, subhanallah sahabat yang berkata sekalian, soalan yang sangat baik, Masya Allah. Macam kena batang hidung saya juga sebenarnya. Tuan-puan yang berkata Allah sekalian, marah ni kan ada peringkatnya juga. Kan? Ada 4 peringkat disebut dalam satu hadis Nabi. Orang yang marah ini ada 4 peringkat lah ataupun 4 grup. Kita ni grup mana tak tahu. Ada orang yang cepat marah, cepat sejuk. Ada orang cepat marah, cepat sejuk. Ada orang cepat marah, lambat sejuk. Ada orang lambat marah, lambat sejuk. Ada orang lambat marah, cepat sejuk. Boleh tulis tak? Apa beza tu 4 tu? Beza tu tuan-puan sekalian. Okey, yang pertama, ada orang dia cepat marah tapi cepat sejuk. Ada orang pula, dia lambat marah, dia lambat sejuk. Dia kadang-kadang dia marah, susah dia nak marah, tapi sekali dia marah, main berhari-hari, berbulan-bulan, barulah sejuk, baru maafkan. Ada pula orang yang kan saya pun dah lupa. Cepat marah, cepat sejuk. Lambat marah, lambat sejuk. Ada yang cepat marah, lambat sejuk. Yang ni yang paling teruk. Ini yang paling teruk. Dah lah sikit nak marah. Cepat marah. Lepas tu sejuk pula lambat. Memendam, pendam, berdendam. Tapi yang paling baik adalah yang terakhir ni. Dia lambat marah, dia susah nak marah. Dan bila dia marah, dia cepat sejuk. Dia cepat memaafkan. Masya Allah. Tak tahulah kita kumpulan yang mana. Dan marah pula, ada peringkat wajib marah. Ada peringkat makro, ada peringkat sunat, kan? Ada peringkat haram marah. Jadi, nak sebutnya marah ini adalah satu fitrah. Kalau ada orang kata, Ustazah, saya seumur hidup saya tak pernah marah. Tak tahulah, tak pernah lah marah-marah. Memang tak pernah nak marah. Yang tu bukan manusia namanya, malaikat. Kan? Ataupun kita pun tak pastilah kan, mungkin ada benda yang tak normal lah. Sebab marah ini fitrah. Allah ciptakan. Bahkan dalam satu pintu syurga namanya pintu menahan marah. Tuan-puan sekalian. Marah ini adalah satu fitrah yang mana kalaulah berlaku sesuatu yang haram dan kita tak marah, berdosa.
anak buat benda yang bertentangan dengan agama, isteri buat benda yang bertentangan agama, kita tak marah. Tak marah, haram, berdosa tak marah. Tapi yang membezakanlah cara kita marah. Cara kita marah tu yang menentukan kita dapat pahala atau tidak. Ada beberapa keadaan memang wajib marah, tuan-puan sekalian, wajib marah. Masya Allah, wajib marah. Macam itulah benda-benda yang jadi, saya rasa ibu-ibu ni marah makruh, tak adalah sampai berdosa. Kan, mak-mak marah anak, aduh kau nak sebut berdosa tu. Okeylah, cuma sekarang sejauh mana kita marah dan menguruskan marah. Bila anak berulang-ulang buat kesilapan yang sama, baru pesan sejam lepas buat lagi. Panggil nama 2-3 kali tak datang-datang, memanglah membangkitkan kemarahan. Takkan panggil yang kali ke-10 pun, Kak Long, kali ke-10 nada yang sama, aduh mustahil tuan-puan sekalian. Saya pun kali pertama panggil lain, kali ketiga nada dah bertukar dah, tuan-puan ni Allah sekalian, nada dah bertukar dah. Masya Allah, Allahu Akbar. Kan panggil untuk baca Quran ke apa ke kan, nama pun budak-budak. Jadi, saya nak sebutkan, bila kita terlampau marah, ini yang kita risau kadang-kadang. Tips kan, bila terlampau marah sangat, Masya Allah, dah terlebih, biasanya dah terlepas lah. 2 perkara je kita boleh buat. Pertama, istighfar. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Yang kedua, mohon maaflah dengan anak. Umi nak minta maaf, Umi terlebih marah tadi. Biasanya anak ni dia akan balas, tak apa Umi, memang silap. Disebutlah nama dia, memang silap Luqman. Masya Allah, Allah Akbar. Settle dengan Allah, settle dengan manusia. Tapi kalau boleh, kita tak naklah selalu melampaui batasan marah ni. Jadi apa yang mampu kita buat antaranya, selalu zikir nama Allah Ya Sabur. Allah Ya Sabur, Ya Sabur, Ya Sabur. Maksud apa? Itu kan nama Allah yang nombor 99 tu. Ya Sabur. Allah Ya Sabur, Allah yang Maha Penyabar, berilah aku hati yang sabar, Ya Allah. Lepas tu kalau boleh, gantikan masa marah anak tu dengan Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Jadikanlah anakku anak yang soleh. Subhanallah. Jadi itulah tuan-puan yang betul. Tip-tip yang lain memang banyaklah. Isti'azah, ambil wuduk. Tapi kalau dah marah tu tak sampai ambil wuduk tuan-puan sekalian. Kan? Tak ada tiba-tiba kan nak pergi ambil wuduk. Tunggu jap. Pergi ambil wuduk. Kalau mampu macam tu memang hebat. Anak sepahkan, kita baru kemas. Anak tumpahkan air. Umi ambil wuduk. Oh, itu memang hebatlah tuan-puan sekalian. Soalnya Nabi pesan, marah itu pada api, padamkannya dengan air, padamkannya dengan wuduk. Subhanallah. Ini mungkin bukan perkara yang urgent lah. Kalau tengah marah, benda yang tengok ada orang komen, ada orang kecam. Masa tu ambil wuduk sesuai. Tapi kalau benda tu on the spot berlaku depan mata, memang ni dululah. Pagi tadi pun, Masya Allah, nak sahur kan. Saya buat air coklat kat anak-anak supaya kuat sikit sebab dia ada jam 1, ada jam ni. Tengah-tengah kelang kabut dah lah, maksudnya yelah sahur ni kan waktu suntuk. Lepas tu si anak tu tumpahkan air Milo, habis satu meja, satu gelas air Milo. Kan, semualah kena sampai atas kursi. Jadi masa tu kan, yelah tengah solehah masa tu, baru lepas solat kan, tahajud. Jadi iman kuat, tak adalah nak marah masa tu tuan-puan sekalian. Tak adalah, okey relax. Okey tak apa. Tak apa tu lain sikit, tak apa. Macam tu kan. Tapi tak ada marah-marah lah, fikirkan nak sahur. Tapi bila kalau waktu siang tengah lapar, lagi mencabar kita nak tahan. Lagi mencabar sebab itu berpuasa ini, Syahrul Ramadan, Syahrul Sabr. Nabi sebut, bulan Ramadan ini bulan kesabaran. Masa lapar tu, sebab itu orang lapar ni tak boleh bawa bincang kalau tengah lapar. Bang, nak bincang sikit. Suami tengah lapar ni. Memang kena penampar. Saya tengah lapar nak bawa bincang pula. Aduh lah. Memang tak boleh nak bawa bincang lah tengah lapar. Ada beberapa waktu tak boleh bawa bincang orang ni. Waktu lapar. Kemudian waktu tengah mengantuk. Waktu tengah marah. Jadi benda-benda macam ni kena jaga. Sebab itu memang kalau orang yang tengah berpuasa, tengah lapar, tengah penat, datanglah ujian, dia mampu tetap sabar. Itu memang hebat tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Okey, itulah sikit menjawab secara seringkas mungkin. Sebab kalau nak bicara pasal marah ni memang tajuk kan. Sejam, 2 jam pun boleh. Berkenaan dengan sifat marah dan bagaimana nak mengatasi. Okey, sila lagi soalan-soalan yang lain. Ustazah, tertarik
untuk berkongsi pengalaman simple saya ni berkaitan dengan pengisian Ustazah tadi tentang nikmat sabar tu. Ya, Saya, silakan. saya diduga oleh Allah jerawat tumbuh kat dahi je. Jenis Masya batu Allah. pula tu. Tak pernah zaman bercinta-cinta dulu, jelas zaman tu je ada jerawat batu kat sini. Masya Allah. Lepas tu saya cakap, ya Allah, Allah tarik nikmat sikit je Ustazah, iaitu nikmat sujud yang sempurna. Ya. Fasa kedua Ramadan saya tahun ni, kemanisan sujud saya dalam solat, saya ingat Ustazah. Masya Allah. Masa tu baru sikit saya sedar, ya Allah, Allah tunjukkan untuk uji kesabaran ni, Allah datangkan jerawat yang sikit tu, kita dah Ya Allah. kan, betul. Betul, Tapi semudah. kita kena semudah tu je Allah nak uji kesabaran kita. Tapi kita kena pandang daripada sudut positif lah. Iaitu kita kena bersyukur masih mampu sujud, sedangkan ada insan lain yang mungkin solatnya dah atas kerusi, atas katil. Jadi semampunya gunakan peluang Ramadan terakhir ni, saya gunakan balik lah untuk cover balik sujud sengit saya yang minggu lepas tu. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Satu cerita yang menarik. Contohlah kalau kita fikirkan Raja Namrud, Allah datangkan sejenis serangga, katanya nyamuk kan. Dan mungkin ada orang yang tak boleh sujud sempurna sebab stroke, sebab sakit badan, sebab memang tak boleh bongkok, tak boleh duduk. Masya Allah. Tapi rupanya ada juga cara lain yang Allah nak berikan kita rasa syukur. Kan Allah datangkan bagi kita orang sihat. Kan kalau betul-betul tengah ni memang nak sujud tu sakit tu, lagi kalau jawab batu. Jadi sengit sikit lah. Jadi boleh juga lah tu dapat ujung-ujung. Tapi nak lama-lama nak tekan tu mungkin tak dapat kan. Jadi tuan-puan dimata Allah sekalian, Masya Allah, cerita sangat menarik. Untuk Allah memberikan sebenarnya sujud yang kamu buat selama ni, kalau bukan tanpa izin Allah, bukan tanpa kita tahu memang sibuk sungguh. Kalau yang anak dah besar lain cerita lah. Betul. Kalau anak yang kecil-kecil, kalau macam saya ada 7 orang anak. Kalau orang tanya, Ustazah bila rehat ya? Saya kadang rasa macam mungkin sebenarnya dah tak ada rehat dah dalam hidup ni. Masya Allah. Kira masa bekerja di luar rumah sekian-sekian, lepas tu bila balik rumah kita bekerja pula sebagai isteri, sebagai ibu. Rehatnya Allah bagi waktu tidur tu. Itu pun tidur, semua yang dipikir masuk dalam tidur. Mimpilah macam-macam, Masya Allah, mimpi tu, mimpi ni, bangun tidur je, sambung balik kerja. Sebelum tidur buat kerja, bangun tidur, sambung buat kerja. Allahu Akbar, Subhanallah. Muslimin dimati Allah sekalian. Kita tak ada cara yang lain melainkan menjadikan semua yang kita buat sebagai ibadah. Semua yang kita buat, daftarkan sebagai ibadah. Macam mana nak daftar semua apa yang kita buat sebagai ibadah? Mulakan dengan bismillah saja. Semua kerja mula dengan bismillah. Ini kelebihan yang besar, bismillah. Cuba cari hadis Nabi berkenaan dengan bismillah, mulakan sesuatu dengan bismillah. Allahu Akbar. Bismillah ni, tuan-puan dimati Allah sekalian. Memang, Ustazah, kadang saya nyapu, saya tak baca bismillah, kira ibadah tak? InsyaAllah. InsyaAllah, dia tetap dikira. Tapi sudah tentu berbeza. Dengan siapa yang memulakan sesuatu dengan bismillah. Dengan mula, dengan tak mula, mesti berbeza. Sebab, dalam satu hadis Nabi, barang siapa yang tidak memulakan sesuatu dengan bismillah, maka ia berputus. Ustazah nak hadis, maka ia berputus. Subhanallah. Hadis Nabi tu, bila didetailkan, bila Nabi sebut barang siapa yang tidak memulakan sesuatu dengan bismillah, maka ia akan berputus. Okey. Ini hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, cari lagi ni. Setiap Nabi SAW bersabda, kullu amri, kullu kalamin au amrin zibalin la yuftah bi zikrillah, fahuwa abtar au qala aqta. Yang bermaksud, setiap perkataan atau perkara, perbuatan yang penting, perbuatan yang tidak dimula dengan zikir kepada Allah, yakni bismillah, maka terputus berkahnya. Masya Allah. Tuan-puan dan sekalian, nak basuh pinggan, nak lipat kain, nak jemur kain, nak menyapu, nak mop, bismillah je. Ustazah tak baca penuh bismillahirrahmanirrahim, tak apa. Tak apa, bismillah dengan nama Allah. Itu pun dah sempurna. Bismillah. Maksud bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pemurah, maha pengasih, yang maha penyayang. Jadi kalau bismillah saja pun dah sempurna. Bismillah. Nabi sebut setiap perkataan atau perkara yang tidak dibuka, tidak dimulai dengan zikir pada Allah, maka terputus berkahnya.
Tuan-puan sekalian, Masya Allah, rupanya dengan menyapu, dengan buat kegiatan apa pun harian, nak bawa kereta, bismillah. Nak buka pintu, bismillah. Nak pakai baju, bismillah. Terus dapat berkat. Bila dapat berkat, apa masuk berkat? Barakah membawa masuk ziyadatul khair, iaitu bertambah-tambah kebaikan. Diberi pahala, diberi pertolongan Allah, macam-macam. Okey, hadis yang kedua. Kullu amri zi balin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amal tersebut terputus berkat. Hadis Nabi yang lain lagi, kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam. Setiap perbicaraan tidak mulai dengan alhamdulillah, maka berkahnya terputus. Subhanallah, Allahu akbar. Masya Allah, subhanallah. Begitulah, ada lagi yang lain-lain tentang bismillah. Cuma tuan-puan perasan tak, kadang-kadang kan saya kalau nak bercakap sebelum ceramah, saya akan mula dulu dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kadang-kadang nak menulis pun sama. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian saya mula menulis. Supaya penulisan itu dapat barakah. Jadi lepas ini kita cuba tuan-puan dan mati Allah sekalian, apa-apa mula bismillah. Kalau tak boleh nak baca panjang bismillahirrahmanirrahim, bismillah saja pun dah memadai. Sebab ia akan membawa keberkatan yang pertama. Kedua, kalaulah dikupas perkataan bismillah ini oleh Tuan Guru ni Abdul Aziz Ni'mat, dia kupas panjang pasal bismillah. Siapa yang memulakan sesuatu dengan bismillah, pertama, ia dapat berkat. Kedua, dapat pertolongan Allah dalam setiap urusan yang dia buat dengan nama Allah tadi. Yang ketiga, dilindungi Allah daripada segala yang kita tidak mahu berlaku. Dihindari Allah, dilindungi. Bila kita baca bismillah, 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 apa yang kita harapkan? Baju yang kita jemur tu keringlah, tak kena hujan. InsyaAllah dilindungi Allah. Kan? Macam mana dilindungi Allah? Bukan tiba-tiba hujan turun, tak kena baju kita walaupun bawah hujan. Tak. Mungkinlah kan kita sedar sebelum hujan turun. Kan ada orang sebab tak sedar duduk dalam rumah tidur. Kan? Jadi subhanallah, wallahu alam. Ataupun apa yang kita buat diusahakan daripada benci manusia, daripada dengki manusia, mata yang hasad, melihat dan sebagainya. Jadi tuan-puan yang mati Allah sekalian, banyak sangat kelebihan bismillah lagi. Antaranya, subhanallah, bismillah, Allah memelihara amalan dia daripada riak. Mustahil ya orang yang memulakan sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, dia boleh riak dengan amal solehnya tu. Sebab dia dah memulakan dengan nama Allah. Syaitan pun tak boleh nak ganggu amalan ni. Dan insya-Allah bila kita dah biasa sikit bismillah. Nak buka telefon pun bismillah tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita buka tu berkat. Kan? Kita buka telefon tu bismillahirrahmanirrahim. Kita ni bila nampak je benda tak elok scroll. Tak ada rasa nak baca, nak buang masa baca gosip-gosip. Tak ada rasa nak buang masa nak tinggalkan komen lagi. Lepas tu baca komen orang sejam pula. Oi, seronok komen banyak. Baca lagi-lagi benda yang memang trigger kita pun memang suka. Kita pun tak suka orang ni, lepas tu sekarang orang post pasal orang ni, komen pun banyak, pun hati kita baca dia kena maki. Contoh ya, na'udzubillah min zalik. Jadi kalau orang yang membiasakan dengan bismillah, bismillah, buka telefon pun bismillah, insya-Allah dia tak akan melayan benda-benda yang lara, benda-benda yang haram, benda-benda yang melibatkan mengumpat, riba, mengadu domba ni dia tak layan. Dia scroll je, dia cuma tengok yang bermanfaat. Masya Allah. Pakai baju pun bismillah dengan nama Allah, mustahil dia nak pakai baju yang ketat. Orang pakai ketat, pakai seksi, kalau nak baca bismillah pun tak tergamak tuan-puan sekalian. So itu Ustaz Tuan Guru ni Abdul Aziz sebut, mustahil orang yang mula nak bercakap dengan bismillah dia akan mengumpat. Bismillahirrahmanirrahim. Awak nak cakap sikit ni pasal mustahil. Mustahil, betul kan? Kalau dah mula nak bercakap dengan bismillah, insya-Allah tak jadi orang yang dengar tu tak jadi nak ngumpat. Nak bincang apa-apa mula dengan bismillah dulu supaya perbincangan tu diberkati Allah, diberi pertolongan. Elok bincang. Tak mula dengan bismillah, campurlah marah. Campurlah dengan syaitan. Subhanallah. Itu tip mudah tuan-puan sekalian. Ibu-ibu, kalau kita nak fokus kan, kalau kita nak bandingkan memang sedih. Ustazah sedihnya, saya ibadah saya tak banyak, saya sibuk uruskan anak. Si kata hebatnya, banyaknya pahala. Kumpul pahala banyak tu, uruskan anak tu. Ramai orang perempuan tak nak beranak sebab tak nak urus anak. Urus anak ni ibadah yang besar, membesarkan manusia, menguruskan manusia hamba Allah.
Saya kata jangan sedih, tak apa walaupun kurang waktu dengan solat sunat, kurang waktu dengan zikir, kurang waktu dengan Al-Quran, tapi kamu telah memperbanyakkan waktu dengan menjadikan waktumu berharga dengan ibadah-ibadah umum. Jadi yang lain tu tuan-tuan dan puan Allah sekalian, banyakkan istighfar, banyakkan selawat, kan, banyakkan zikir. Itu kan semua boleh dibuat samping-sampingan, tak perlu nak duduk khas atas 3 sejadah, tak perlu nak duduk khas depan Al-Quran. Dan tip mudah untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran, ulang-ulang saja ayat Quran yang kita hafal. Tapi kalau siapa yang mampu khatam habis sungguh, itu lebih afdal. Tapi kalau dah tak mampu, siang bekerja, malam pula uruskan keluarga, rutin macam tu, hujung minggu pun sibuk. Jadi jangan lupa ulang keluar Allah. Ulang keluar Allah. Itu juga dalam maksud memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Ulang keluar Allah, ulang surah Al-Falaq, ulang ayat kursi, ulang Al-Fatihah. Bukan, jangan pelekehkan. Kau ni kan ulang ayat yang sama. Saya kata ini yang saya mampu. Iaitu memperbanyakkan Al-Quran dengan cara mengulang-ulang mana-mana Al-Quran yang saya hafal. Walaupun tak hafal banyak, tu jelas ulang yang sama pun tak apa. Bukanlah bila ulang kali kedua pahalanya dah kurang, tak. Pahala tetap sama. Setiap orang dapat 10 kebaikan. Jadi saya kira sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu pun. Wanita yang sibuk ke, letih ke, penat. Sambil baring pun boleh, tu apa sekian penat. Sambil lipat kain, ulang keluar Allah. Sebab mustahil sambil lipat kain, sambil nak baca Quran tu memang tak berlipat lah tu. Kan? Sambil masak, Masya Allah. Sebab tu kadang-kadang saya suka buka YouTube tu kan. YouTube masa masak ataupun tengah buat kerja rumah, saya buka lah zikir la ilaha illallah contoh. Sebab kalau saya tak buat macam tu, itu sajalah, tuan-puan mungkin lain. Kalau saya tak buat macam tu, masa menyapu mula-mula je zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama dah diam mulut tu. Dah siap, alamak ruginya aku tak zikir. Masak pun sama. Mula-mula start astagfirullahalazim, tapi sebabkan kita nak fokus, nanti kan terpotong jari. Jadi senang pasang je YouTube, istighfar. Lepas tu kita dah dengar, automatik kita ikut-ikut sampai tu fokus. Macam tu lah, kadang pasang TV tu, biar kuat satu rumah, zikir apa nak buat. Jadi sambil-sambil ngemah buat-buat kerja tu, sambil tu kita akan terikut dengan yang dipasang tu. Masya Allah. Subhanallah. Ni pasal surah Ikhlas. Terima kasih. Okey, alhamdulillah muslimin-muslimat sekalian. Okey, mungkin ada lagi soalan-soalan. Tanyalah apa-apa. Tuan-puan dan mata Allah sekalian. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya nak tanya satu soalan. Sekarang kan kita berada di fasa akhir Ramadan, 10 pengakhirannya macam mana kita nak tahu kita dapat Lailatul Qadar tu Ustazah? Apa berlaku pada diri kita ataupun apa perasaan yang kita dapat rasakan tu? Mungkin Ustazah boleh sharekan. Subhanallah, berkenaan dengan Lailatul Qadar, kan ada hadis Nabi tu berkenaan Lailatul Qadar. Masya Allah, secara ringkas, siapa yang dia jaga solat maghrib, dia jaga pula solat isya, kemudian dia jaga solat tarawih, kemudian ialah sama ada dia zikir sikit, baca surah Al-Mulk, walaupun basic tu saja yang dia jaga, pada setiap malam Ramadan, dia dapat Lailatul Qadar. Dia dapat. Ada tanda, tak ada tanda, nombor 2. Bukan semua Allah bagi tanda. Bukan semua Allah bagi rasa. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab di sana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya. Dek, mana dek? Sebab itu kita kan, masa Ustazah ni bawa semua nota tau. Nota yang lepas-lepas sebab semua dah ada. Lailatul Qadar dan sebagainya. Masya Allah. Okey, saya sebenarnya nak bacakan hadis tu, matan hadis tu. Yang mana Nabi SAW sebut, kalau kita buat sekian cukup, yang tu saja pun. Tapi mafhum daripada hadis Nabi tu, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Kalau siapa sebab ibadah malam Lailatul Qadar ini bukan bermula pada detik tertentu pada malam tersebut. Masya Allah. Dia dah bermula daripada maghrib sampai subuh. Dia dah bermula daripada maghrib sampai subuh. Jadi maghrib kita dah solat maghrib, isyak dah solat isyak, jaga betul-betul, lepas tu dah buat solat tarawih, lepas tu dah baca Quran apa semua. Dan kalaupun dia tak sempat bertahajud, mungkin dia tak terkejut, tak dapat bangun, subhanallah. Mungkin dia
sebab pagi tadi pun saya dapat mesej. Kan saya ada update pada malam 25 malam tu jatuh pada malam Jumaat. Ramai orang like sampai 80K. Ramai juga yang sedih PM saya. Ustazah, malam tadi ke malam tu qadar. Saya tak sebut pun malam tadi malam tu qadar. Saya kata malam tadi luar biasa. Kan suasana sangat luar biasa. Jarang kalau kami dekat Negeri Sembilan ni, malam tiba-tiba hujan tu tak ada. Malam tu memang betul. Pukul 10 malam tu tiba-tiba hujan renyai-renyai turun sekejap saja. Malam 25 malam, 25. Esok kan Jumaat malam tu. Kalau sebelum tu hujan juga, tapi hujan petang. Hujan petang. Pada Jumaat, pada Khamis tu memang tak hujan langsung, Khamis tu siang. Tiba-tiba sekejap. Dalam pukul 10 suku hujan renyai-renyai, bukan hujan lebat. Dengan angin yang sepoi-sepoi turun, lepas tu berhenti terus. Lebih kurang dalam 10 minit berhenti. Lepas tu ramai pula. Saya tengok Ustaz Wadi Anwar pun ada sebut, Ustaz Wadi Anwar pun ada update. Beruntung siapa yang bangun pada malam tadi kerana banyak peristiwa luar biasa berlaku. Kita pun tak ada jaminan langsung. Tak ada siapa yang mampu menyamin bahawa betul malam itu malam tu qadar. Tapi ramailah yang sedih, subhanallah, ramai yang sedih. Mesej, PM, Ustazah, saya kenapa? Malam-malam sebelum tu saya tahajud. Malam-malam sekian-sekian, tapi malam 25 tu Allah tak kejutkan saya. Saya betul-betul tertidur. Saya pun tak bangun sahur. Subhanallah. Saya jawab, Puan, kalau Puan dah maghrib, dah isya, lepas tu Puan dah solat tarawih, Puan ada baca Quran, bagi yang uzur pula ada zikir-zikir sikit, maka insyaAllah dah dapat sebahagian daripada malam Lailatul Qadar. Dapat juga. Jadi walaupun tak terkejut untuk tahajud, tak terkejut untuk doa-doa semua tu tak apa. InsyaAllah tetap dapat juga Lailatul Qadar tu, tuan-puan dan mata Allah sekalian, Masya Allah. Jadi, kita sebagai manusia biasa, lain kalau kita ni wali Allah, lain kalau kita ni salafus soleh, lain kalau kita ni para sahabat Nabi. Mungkin Allah buka hijab untuk melihat Lailatul Qadar. Jadi untuk rasa perbezaan semua itu bagi orang awam seperti kita adalah agak mustahil kecuali orang yang Allah pilih, diberikan karamah, diberikan kemuliaan untuk melihat tanda-tanda Lailatul Qadar itu. Subhanallah. Itulah sepintas lalu jawapannya untuk Lailatul Qadar, tuan-tuan dan mata Allah sekalian. Mudah-mudahan janganlah kecewa. Ada orang dah tak bangun dah lepas malam tu. Dah terlepeh dah, dia kata langsung tak bangun malam. Lagi-lagi kata tak ada harapan dah langsung. Tuan-puan sekalian, boleh jadi kita ni yang tak bangun ibadah pada malam tu qadar, tapi bangun pada waktu yang lain dengan memang semangat kuat sangat dapat Lailatul Qadar, kita yang dapat. Walaupun kita tak bangun pada malam tu, tapi tetap dapat. Sebab Allah melihat kesungguhan. Ini disebut dalam hadis Nabi. Sesungguhnya niat itu lebih kuat daripada amal itu sendiri. Ada orang niat sungguh-sungguh menangis-nangis, ya Allah, aku nak pergi menunaikan haji, ya Allah. Aku nak tunaikan haji, dah kumpul dah ni. Tiba-tiba tak dapat pergi. Mudah-mudahan Allah tetap catat baginya pahala menunaikan haji. Ini disebut dalam satu hadis Nabi, barang siapa yang sangat berniat untuk mati syahid di jalan Allah, namun dia mati di atas tilamnya, dia mati di atas katilnya, tetap dicatat baginya mati syahid. Tapi Allah Maha mengetahuilah dia sebenarnya, dia pergi berperang, pergi perang-perang sahabat Nabi ni. Tapi tetap tak mati juga dalam perang. Memang handal sungguh dia berperang. Dia tengok orang yang syahid di medan perang, ya Allah beruntungnya. Tapi dia mati, sahabat Nabi berapa ramai. Perang semua pergi, tapi Allah tak tadikan dia mati dalam medan perang. Dia luka, kena hunus apa semua pun, tetap sehat hidup balik. Akhirnya dia mati kerana sakit dan mati di atas tilam, di atas katil, di atas pembaringan. Dan Nabi bersabda sesungguhnya niat itu lebih kuat daripada amal. Barang siapa yang berhajat sungguh-sungguh untuk mati syahid, walaupun mati di atas ni tetap dicatat baginya syahid. Jadi tuan-puan dan mata Allah sekalian, Allah tahu di kalangan kita ni yang sungguh-sungguh nak jumpa Lailatul Qadar. Jadi insya-Allah kita bersangka baik dengan Allah, walaupun tak ada tanda-tanda, tak ada rasa, kita dikurniakan Allah Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Masya Allah. Ada 5 minit lagi ya? Satu soalan lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah, saya Luqman. Masya Allah, ya. Okey, saya sebenarnya nak bertanya tentang mungkin tentang Lailatul Qadar, tapi ni merujuk kepada macam kalau kata kita macam kita nak berdakwah pada orang pada mungkin yang non-muslim yang tak tahu, tapi macam dia macam ni, mungkin kita dalam Al-Quran diberitahu malam Lailatul Qadar ni turun pada
dalam hadis tertulis dia turun pada malam-malam yang ganjil. Tapi macam mana kita nak terangkan kepada mungkin kepada non-Muslim yang mana kita tahu dunia ni dia worldwide, dia ada banyak time zone, dia ada yang satu tempat yang mana malam dia berpanjangan malam saja. Dan macam mana kita nak tahu, macam kalau contohnya malam Lailatul Qadar ni, dia kalau kata dia tanya kita malam Lailatul Qadar ni dia turun kalau kat Malaysia, maksudnya dekat Amerika ke dekat Jepun ke, dia turun pada malam yang sama ke macam mana? Mungkin sedikit sebanyak pandangan Ustazah untuk bagi pencerahan supaya mungkin kami boleh sampaikan kepada golongan tersebut lah, insyaAllah. Subhanallah. Terima kasih Tuan Luqman. Mungkin Ustaz Luqman, mungkin Encik Luqman, wallahualam. Soalan yang sangat baik dan saya sendiri memang baca. Saya baca, saya tengok ulama membincangkan sebab memang bukan sekarang je soalan ni ditanya. Kan? Macam mana tu sini malam, tempat lain siang. Kalau malam adakah malaikat hantar beza-beza? Faham ya? Maksudnya adakah malaikat menurun bawa barakah semua tu kan? Kat Malaysia okey ni, lepas tu kat sana turun beza pula, by group ke, wallahu alam. Okey, subhanallah. Sebab itu kalau kita baca lagi kajian tentang malam Lailatul Qadar ini, memanglah sebut Lailah, memang disebut dalam surah Al-Qadr kan, malam yang penuh keberkatan. Jadi subhanallah, jawapan secara umumnya ialah ia adalah satu disebutkan malam penuh berkah untuk dicari pada waktu malam di tempat masing-masing, dan bagaimana cara itu adalah dalam ilmu Allah. Bagaimana cara, walaupun malam tu berbeza-beza, ada tempat malam sampai 20 jam ada malam sampai 22 jam setiap ada negara. Subhanallah. Jadi ia memang berlaku pada waktu malam. Dan ia berlaku pada waktu yang sama, namun bagaimana itu adalah mengikut qadarullah, mengikut ketetapan Allah, mengikut cara Allah. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau kita fikir tentang waktu mustajab pun samalah, waktu mustajab hari Jumaat. Kita Jumaat kat sini, kat tempat lain dah habis dah waktu Jumaat dia. Sebenarnya bila menyebutkan barakah melibatkan waktu, ia memang berbeza-beza mengikut tempat kita masing-masing. Ia berbeza-beza. Jadi yang mampu kita jawab, kita boleh bagi ni lah kepada non-Muslim, orang yang baru. Masya Allah. Manusia hari ini pun tak mampu nak menjawab kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah contohnya, kekuasaan Allah berkenaan dengan okey, sekarang ni kan kita gerak-gerak. Kalau kita tanya macam ni, kita boleh gerakkan tangan kita apa semua pun kita tak boleh nak jawab lah bagaimana kita gerakkan, walaupun tanpa kita berfikir gerak-gerak. Maksudnya lajunya Allah buat manusia ni sangat hebat. Contoh air mata kan, air mata ni datang daripada mana ya? Kadang-kadang bila teruk kita menangis, tiba-tiba air tu banyak keluar, tak henti pula. Air tu datang dari mana? Air mata pula, dalam mata kita sentiasa ada air. Kalau kurang, mata kita kering, tak boleh nak bolak-balik, tak boleh nak pusing kiri kanan, tak boleh. Kalau terlebih, air mata kita akan sentiasa keluar. Itu pun saintis tak boleh nak bagi tahu bagaimana air mata yang Allah ciptakan kepada kita ni tepat sangat jumlah dia. Tak terlebih, tak kurang. Ada orang kurang air mata tu sampai kena buat operation untuk betulkan balik sumber air mata tu. Macam-macam lah tuan-puan dan puan Allah sekalian. Terlalu banyak perkara yang luar biasa, melebihi daripada yang kita nak fikir. Macam mana? Itu alam ghaib kan? Alam ghaib, bagaimana Allah menyusun alam ghaib? Allah menyusun alam ghaib yang di luar kemampuan kita. Malam Lailatul Qadar ini nak berlaku pada waktu yang sama tapi malam berbeza, itu subhanallah. Memang para ahli ulama kata menyerahkan urusan itu, alam ghaib ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah seperti bila manusia bertanya, orang Yahudi tanya, apakah itu roh? Nabi menjawab, sesungguhnya roh, sedikit saja pengetahuan kamu tentang roh. Roh itu adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Allah suruh merenung kembali firman Allah, renungi diri kamu. Pada diri kamu itu ada tanda-tanda kebesaran Allah.
Dan Allah berfirman, wa ma khalaqtu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dek, kamu boleh cari juga jawapan tu segera. Sebenarnya persoalan tu Lailatul Qadar mengikut waktu yang berbeza. Sebenarnya memang ada perbincangan. Cuma Ustazah dah baca lama, Ustazah tak ingat. Ada jawapan yang lebih tepat sebenarnya. Bila ada soalan tu kamu terus jelas saja. Subhanallah. Jadi tuan-puan dan mata Allah sekalian, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sesungguhnya kami menciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Lepas tu kadang-kadang kan para ahli ulama bila soalan-soalan yang dia bukan soalan tu jawab dengan tu tapi jawab dengan kaedah yang lain, maka kalau Allah boleh buat perkara yang mustahil macam ni pun, maka tak ada mustahil pun Allah menjadikan satu malam Lailatul Qadar ini 1 tahun hanya sekali. Akan bagaimana Allah menurunkan keberkatan walaupun pada waktu yang berbeza mengikut waktu seluruh dunia. Wallahu alam, setakat itulah yang mampu saya jawab. Mungkin Encik Luqman boleh kongsikan maklumat yang lain kepada kita semua yang mendengar. Saya kira mungkin Encik Luqman ada juga cari maklumat. Boleh share? Saya sangat berbesar hati boleh share. Biasa dengan non-Muslim ataupun orang yang bertanya begini, jawapan kena bagi jawapan yang logik. Jawapan yang logik sebab ia tidak ada dalil bagi jawapan tersebut. Nak cari hadis Nabi ke, nak cari firman Allah ke, dia tidak ada dalil. Jadi jawapan-jawapan tampilan. Masya Allah. Mungkin Cik Luqman boleh tambah sikit? Jazakallah khair Ustazah. Sebenarnya saya pun memang tak ada, saya pun masih lagi tercari-cari. Cuma apa yang saya pegang, bagi saya berpegang pada mana masa yang Allah bagi ni. Maksudnya kita Allah pernah berfirman dalam surah Al-As, wal as, maksudnya Allah berjanji demi masa. So bagi saya masa itu adalah makhluk Allah. Dan macam Ustazah cakap, apa yang maksudnya masa ni makhluk Allah dan Allah sendiri yang tahu macam mana dia akan turunkan bagi orang yang dikehendakinya masa ni. Kalau Lailatul Qadar ini adalah kadaran masa, maksudnya dia bagi masa tu pada orang tu. Bagi saya tak ada jawapan yang khusus juga, sebab tu saya tanya bagi pandangan Ustazah macam mana, dan itu bagi pandangan saya kalau dikaitkan dengan apa dalam isi Al-Quran, dan saya masih lagi mencari juga sebenarnya. Subhanallah, saya baru baca satu rujukan ni berkenaan dengan soalan Cik Luqman. Adalah perbincangan para ahli ulama ni dalam satu penulisan yang panjang daripada pendapat pelbagai ulama. Dia bagi dua, sama lebih kurang dengan apa yang kita bincangkan tadi. Yang pertama, dikatakan ia berlaku pada malam di tempat masing-masing, dan itu bagaimana nak berlaku serentak tu mengikut kekuasaan Allah. Yang kedua, dia berlaku pada satu masa di bulan Ramadan, tak kira waktu malam ataupun siang. Soalannya begitu. Maksudnya kalau di Malaysia malam, lepas tu jatuh kebetulan tempat lain mungkin siang, ataupun mungkin tempat lain waktu wallahualam. Jadi, tapi pendapat yang paling kuat, para ulama kata ia berlaku pada waktu malam saja di tempat masing-masing. Itulah pendapat paling kuat. Soal bagaimana itu adalah kekuasaan Allah SWT. Masya Allah, Alhamdulillah. Sangat bagus. Terima kasih banyak-banyak. Masya Allah. Jazakallah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ram. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, saya rasa sekadar ini tuan-puan sekalian, lebih kurang sejam setengah kita bersama. Saya juga ingin memohon kemaafan. Marilah sama-sama kita berebut untuk membuat sebanyak mungkin pahala, sama ada ibadah umum ataupun ibadah khusus. Orang lelaki pun berebut ibadah dengan isteri, kan, sebab pahala menguruskan rumah tangga tu besar. Jadi orang lelaki pun kena berebut untuk dengan isteri untuk menguruskan rumah tangga. Bukanlah isteri yang bijak, dia bukan kata, bang tak apa, saya yang buat kerja rumah ni, awak banyak zikir, awak pergi banyak baca Quran. Sebab Nabi bersabda, khairukum anfa'u linnas, yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling banyak manfaat kepada manusia yang lain. Jadi kalau kita zikir untuk kita, solat untuk kita, puasa untuk kita, samalah semuanya untuk kita. Tapi bila kita buat sesuatu yang melibatkan orang lain, kita sedang memberi manfaat kepada orang lain, maka kita pun kena kejar juga. Kena kejar juga untuk jadi orang yang paling banyak manfaat. Kan, buat kebaikan untuk orang lain. Dan Nabi kata itu orang yang paling baik di kalangan kamu. Jadi suami yang baik juga, subhanallah, yang abang tengok awak ni tak habis-habis, sekarang ni abang bagi awak masa 2 jam. Awak nak baca Quran ke, nak zikir ke, nak rehat ke, anak-anak ni tinggal dengan saya. Jadi bukanlah bermaksud suami dah rugi 2 jam, tak.
Menguruskan anak, suami dapat pahala ni juga. Jadi sama-samalah kita kejar dan kita ada beberapa hari lagi untuk beri makan orang berbuka puasa, maka marilah sama-sama kita cari orang fakir miskin untuk kita taja mereka berbuka puasa melalui sahabat amal yang pun kita ada buat. Saya rasa dan semua yang hadir, marilah kita support surau kita ni, surau Al-Hijrah ni. Support, bagi infak, bagi sumbangan. Sebab biasanya surau masjid ni dia akan bantu ni asnaf, fakir miskin, bagi makan, berbulambut dan sebagainya. Subhanallah wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf salah dan silap. Selamat melipat gandakan ibadah hujung-hujung Ramadan, pulun sungguh-sungguh. Macam kalau kita nak exam kan, hujung-hujung dekat nak exam, seminggu lagi, 4 hari lagi nak SPM, kita pulun sungguh-sungguh. Sebab apa? Nak dapat keputusan cemerlang. Kita nak mendapat keputusan cemerlang apa daripada Ramadan? Untuk dapat darjat takwa. Takwa ni sangat tinggi darjatnya, kedudukannya sangat tinggi. Orang yang beriman dijamin syurga tapi tidak dijamin selamat daripada api neraka. Sebab apa? Mungkin dia azab dulu dengan dosa-dosa dilakukan. Tapi orang yang bertakwa dia dijamin syurga dan diharamkan neraka. Itulah yang kita harapkan dipanggil masuk lagi pintu Ar-Rayyan. Jadi kita pulun sungguh-sungguh ni hujung-hujung Ramadan ni, bukan pulun sungguh-sungguh mall tu, pergi mall ni, pergi pulun sungguh-sungguh bazar, bukan. Boleh cari buat persiapan raya tapi berpada-pada. Hujung-hujung waktu pulun sungguh-sungguh, perbanyakkan lagi. Ramai orang dah khatam, dia dah buat majlis khatam, dia dah kurang dah baca Quran sebab dia kira dah cukup dah. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, tidak. Sampai saat terakhir sebelum maghrib, hari terakhir Ramadan, kita pulunlah sungguh-sungguh. Wallahu alam. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Allah, majlis mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah Asma dengan perkongsian yang cukup bermakna, perah habis. Dan sesi perbincangan kita pun sangat-sangat memberi impact yang baik untuk julung-julung aktiviti julung-julung kali yang kita adakan melalui online ni. Jadi sekalung penghargaan dan syabas buat warga kerja program ni, dan berkat usaha kalian menanam benih rasa cinta ilmu di kalangan masyarakat setempat amnya, dan khususnya untuk komuniti Taman Matang Jaya yang permai ini akan dapat menambah mekarkan lagi bunga ketakwaan kepada Allah, menyuburkan ihya syahrul Ramadan dan dibajai dengan ukhuwah fillah di kalangan kita. Jadi dengan ini maka selesailah majlis kuliah Ramadan secara online anjuran Biro Muslimah Surau Al-Hijrah Taman Matang Jaya Sungai Buloh pada tahun 2021 bersamaan dengan 1442 Hijrah. Saya Nur Fazlina mohon jutaan ampun dan maaf sekiranya terdapat cacat cela dan bicara sepanjang mengajarkan majlis ini. Yang terbaik itu datang dari Allah, yang buruk itu kekhilafan saya sendiri, hakikatnya keduanya dari Maha Pencipta. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal ladzina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi. Dengan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.